حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jadi alhamdulillah ya syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini Allah masih lagi memberi kesempatan kepada kita, memberi rezeki, hidayah dan taufik kepada kita ya untuk kita sama-sama membaca Al-Quran, membaca 3 surah ya. Kalaulah tidak kerana hidayah dan taufik daripada Allah, maka kita tak mampu kita. Hidayah ni ialah secara bahasa mudahnya benda yang kita nak, benda baik yang kita niat nak buat, Allah campakkan keinginan untuk buat baik, tu kira hidayah lah, tu kiranya bahasa mudah-mudah lah ya. Dan ramai yang nak baca Quran ni, ramai kan. Kita alhamdulillah kita nak baca Quran dan kita Allah bagi kesempatan untuk membaca Al-Quran. Allah bagi segala kemudahan untuk kita baca Quran ya. Tak adalah bila nak baca je tiba-tiba sakit kepala, bila nak baca je sakit perut, tak sempat nak baca kan. Allah bagi kemudahan untuk kita boleh membaca Al-Quran. Maknanya Allah bagi pada kita 2 hadiah lah. Satu hidayah, satu lagi taufik, kemudahan untuk melakukan amal soleh dan amal yang baik. Jadi ibu yang saya kasih sekalian ya, santai-santai kita pada malam ini insya-Allah kita cuba tadabbur satu lagi ayat daripada suratul Fathi ya, daripada suratul Fathi, ayat yang Assalamualaikum Ustaz. Ustaz terkeluar ya? Ya, Ustaz terkeluar lah. Sekejap, nanti saya bagi tahu Ustaz dia terkeluar. Ada. saya terleft tadi kan? Ya Ustaz. Sorry. Tersilap tekan kot ya. Saya cuba share screen dululah ya. Dia lambat sikit. Dia macam kecil sikit tulisan, tapi tak apalah. Walaupun tulisan kecil tu, harap-harapnya boleh baca lah. Kalau tak nampak tu, buat nampak lah ibu-ibu ya. InsyaAllah malam ni kita cuba tadabbur satu ayat. Ayat ini agak panjang. Kalau sempat kita habiskan malam ni satu ayat, kita habiskan. Kalau tak sempat, kita akan sambung kemudian lah nanti ya. Baik, ayat ini daripada suratul Fathi ayat ke-29. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Sadaqallahul 'azim. Ada beberapa perkataan pada ayat ni dia macam susah sikit lidah kita orang Melayu nak sebut ni kan. Tapi tak apa ibu-ibu, jangan risau. Kita baca Quran ini, dia ada banyak kelebihan. Orang yang baca dengan lancar, dia dapat pahala mengikut huruf. Alif Lam Mim. Nabi kata Alif Lam Mim tu bukan satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Dah dapat 3 huruf. Darab dengan 10, 30 pahala. Diganda-gandakan pahala. Dan bagi orang yang baca, dia susah untuk dia menyebut perkataan kerana dia tak lancar, tapi dia bersusah payah lah, bersungguh-sungguh untuk baca, mungkin lambat-lambat. Dia dapat 2 pahala, double. Satu pahala membaca, satu lagi pahala bersusah payah membaca Quran. Sebab itu, kalau kita tak berapa lancar lah baca Quran, jangan kita kata, oh malah dah nak baca, ni lambat kan. Orang baca 3 surah setengah jam, oh kalau saya baca 3 surah ni mau 2 jam. Tak apa, kita dapat double pahala. Baik, kita patah balik kepada ayat kita ni, ayat 29 suratul Fath. Allah sebut apa? Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah, pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengan baginda, yakni para sahabat itu, sikap mereka dengan orang yang kafir. Kafir di sini adalah kafir yang menentang agama Allah lah. Sikapnya apa? Sangat keras kepada mereka. Ruhama'u bainahum. Dan tetapi berkasih sayang sesama mukmin. Kita cuba tadabbur yang 2-3 patah ni dululah ibu-ibu ya. Santai-santai kita. Baik. Lalu kata Allah, benarlah bahawa Allah memberitahukan kepada kita, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Allah bagi tahu tentang apa? Tentang baginda sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, pesuruh Allah, Rasul Allah yang benar, tanpa diragukan. Benarlah bahawa Muhammadur Rasulullah. Kalau orang belajar bahasa Arab ni, maknanya ayat ni ayat yang jelas. Mubtada', mungkin ramai ustazah dalam ni kan, mungkin syarah bahasa Arab ke, ustazah mengajar bahasa Arab, tahulah ni. Muhammadun tu mubtada', ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil apa? Subjek. Rasulullah tu khabar. Mana clear ayat ini. Benarlah bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pesuruh Allah. Kata Ibnu Katsir, tanpa diragukan lagi. Kemudian ini yang kita nak masuk poin malam ni. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat baginda. Apa kata Allah? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Allah puji para sahabat. Apa dia sikap para sahabat? Sahabat Nabi ni, ibu-ibu faham apa sahabat? Sahabat ni siapa? Bahasa mudahnya, sahabat Nabi ni ialah orang yang sempat berjumpa dengan Rasulullah, beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan Islam. Itu para sahabat. Ramailah, beratus ribu para sahabat. Bayangkan kalau kita pergi ke Madinah, kita pergi ke Baqi', perkuburan Baqi' tu kan. Di situ ada 10,000 lebih para sahabat yang disemadikan di Baqi'. Dan bertebaran para sahabat ini ke serata dunia. Kita pergi ke Turki, ibu-ibu mungkin kat sini biasa pergi Turki kan, pergi ke Istanbul, cuba pergi ke Masjid Abu Ayyub
Al-Ansari. Nama tempat, nama kawasan dia Ayub. Kan ada kubur. Satu kubur dalam kawasan masjid tu, kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Itu para sahabat meninggalnya di di Istanbul. Ada yang meninggal di China, pertebaran ke seluruh dunia. Ramai para sahabat ini, orang yang sempat yang beriman dengan baginda, sempat bersama dengan Rasulullah, melihat Rasulullah dan mati dalam iman. Itu disebut sebagai sahabat Nabi. Dalam peristiwa haji yang terakhir kan, 120,000 lebih kurang ya. Ramai. Itu sahabat yang turut sama pergi mengerjakan haji bersama dengan Rasulullah, termasuk orang Makkah dan sebagainya lah. Jadi ramai para sahabat. Ini disebut sebagai sahabat. Kalau dia sempat bersama dengan Nabi tapi tidak beriman, tidak disebut sahabat. Abu Lahab sempat dengan Nabi tu, pakcik Nabi lagi. Abu Jahal sempat dengan Nabi tapi tidak termasuk dalam kalangan sahabat kerana tidak beriman. Itu sahabat, golongan yang maknanya bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan Allah puji dalam kalangan para sahabat ini. Allah kata apa antara pujian Allah? Mereka ini sikap dia terhadap orang yang menentang baginda sallallahu alaihi wasallam, mereka ni sangat keras, sangat tegas. Tetapi sesama mereka, yakni sesama para sahabat ini, mereka berkasih sayang. Poin yang saya nak sebut malam ni ialah tadabbur kita nak cuba meniru sikap para sahabat sesama sahabat yang lain, yakni mereka ini sangat berkasih sayang sesama mereka. Sebagaimana dalam tafsir Ibn Kathir itu disebut bagaimana keadaan orang mukmin dengan orang mukmin tu, mathalul mu'minina fi tawadduhum wa tarahumihim fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bil humma was sahar. Ini hadis Nabi. Baginda bersabda, hadis riwayat pada Imam Muslim ni, daripada Nu'man bin Bashir. Kata Nabi, perumpamaan orang mukmin. Kan kita sama-sama dalam grup kita ni ada 126 orang. Kita sama-sama orang mukmin ini dalam berkasih sayang dan kecintaan mereka sesama mukmin seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggotanya merasa sakit, maka rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuh sehingga terasa demam dan tidak dapat tidur. Itulah. Kan kita kadang-kadang sakit apa? Sakit gigi lah kita kata. Sakit berdenyut. Boleh tidur tak malam? Tak boleh tidur kita. Kan? Padahal yang sakitnya gigi. Kenapa pula mata tak boleh tidur kan? Badan bergolek sana, bergolek sini kan? Sebabnya itulah perumpamaan kita orang mukmin ini. Sesama orang mukmin seumpama satu tubuh yang satu. Satu tubuh yang satu. Satu yang anggota tubuh yang merasa sakit, maka yang lain juga akan berjaga, tak boleh nak tidur, merasa demam dan sebagainya, masa sakit dan sebagainya. Itulah perumpamaan orang mukmin. Dan dalam Allah memuji para sahabat ni, Allah nampak sangat-sangat sahabat dengan sahabat ini sangat berkasih sayang. Antaranya ialah kenapa? Kerana baginda Nabi menunjukkan contoh kasih sayang baginda kepada para sahabat. Saya nak ambil satu kisah lah. Kisah ini disebut dalam satu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kepribadian baginda Nabi SAW. Ibu-ibu boleh rujuk nanti. Dalam bab baginda SAW bergurau. Rasulullah ni bergurau. Kita jangan ingat baginda Nabi ni serius, duduk baca Quran je, bukan. Baginda juga bergurau dengan para sahabat, menunjukkan baginda mengasihi para sahabat. Salah satunya ialah satu hadis riwayat daripada Sayyidina Anas ibn Malik. Sayyidina Anas menceritakan ada seorang sahabat ni, saya ringkaskan hadis tu panjang, saya ambil kesimpulan lah, kita ada masa tak lama ni.
Ada seorang sahabat yang berasal daripada kampung lah di Madinah tu, jauh daripada Madinah ada satu kampung, dan seorang lelaki ni nama dia Zahir ataupun nama dia Zahir. Dia orang kampung, kerja kampung, kemudian kerja dia apa, dia ambil barang-barang daripada kampung dia bawa ke Madinah. Kemudian dia berniaga di Madinah lah. Dan sistem zaman dulu kadang-kadang tu dia bawa barang, orang yang berada di bandar pun ada barang sendiri, dia tukar-tukarlah barang tersebut. Jadi dia macam membekalkan barang-barang daripada kampung. Nama dia Zahir, seorang sangat wara, seorang yang seorang yang sangat zuhud, seorang yang sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan baginda sangat menyayangi sahabat yang bernama Zahir ini. Walaupun disebut dalam hadis itu Zahir ini seorang yang rupa parasnya tidak menarik lah ya. Rupa parasnya biasa. Kadang orang tengok pun bukanlah orang yang handsome sangat kan. Macam suami ibu-ibu ni handsome. Ini Zahir ni disebut sebagai lelaki yang tidak handsome lah dalam sirah ni. Kan? Kemudian satu hari ketika Zahir ini sedang menjual barangannya di pasar Madinah. Pasar Madinah tu kat mana ya? Kalau ibu-ibu pergi ke Masjid Nabawi hari ni, kita pergi ke Madinah, kita pergi umrah, pergi haji kan. Pasar Madinah tu saya nak tunjuk macam mana, seolah-olah kalau kita menghadap ke arah kiblat kan, kubur Rasulullah berada kat depan kita ni, kita ibarat macam itulah. Kita tengok ke arah yang dataran yang sebelah kanan Masjid Nabawi tu. Kiblat sebelah depan, dataran sebelah kanan. Kalau pintu yang depan sekali sebelah kanan tu, yang bersetentang dengan Babus Salam, setentang dengan makam Rasulullah tu kan, pintu yang depan-depan nombor berapa saya tak ingat, sekarang dah ubah-ubah nombor tu, kan kita akan jumpa Masjid Ghamamah kan. Sebelum dari Masjid Ghamamah tu dia ada muzium. Dah lama saya tengok muzium tu, renovation. Saya pergi daripada tahun 2000 berapa lagi sampai pergi yang last tahun lepas. Tahun ni pergi pun masih lagi renovation. Sebelum muzium tu ada kawasan yang dia macam letak zinc lah di tengah buat. Kemudian yang belakang sikit kita nampak macam ada satu kebun. Itu Sahifah Bani Sa'adah. Antara muzium dengan Sahifah Bani Sa'adah tu ada kawasan yang ditutup itu. Itulah tapak pasar Madinah dulu. Jadi Zahir ni dia berniaga kat situ. Bila satu hari baginda Nabi pergi ke pasar Madinah, baginda mencari Zahir. Nabi pergi daripada belakang, kemudian Rasulullah peluk Sayyidina Zahir dari belakang. Tak ceritanya bahawa baginda Nabi ni bergurau. Bergurau, tapi gurauan yang menghiburkan para sahabat, gurauan yang benar. Itu Rasulullah peluk daripada belakang. Jadi Zahir ini bila dia rasa ada orang peluk dia macam cuba meronta-ronta lah, dia nak toleh. Dan dia dapat tak, bila Rasulullah datang pun dia dah tahu kerana bau baginda Nabi yang sangat harum. Apatah lagi bila Rasulullah peluk dia meronta-ronta, dia seolah dia nak confirm betul ini Nabi. Kemudian dia buat meronta-ronta supaya apa? Supaya baginda peluk dia lebih kuat lagi. Allah, ini rezeki para sahabat boleh dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia buat meronta supaya Rasulullah peluk lebih erat, dan dia labur berpelukan dengan baginda Nabi daripada belakang. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergurau. Nabi sebut apa dalam bahasa mudahnya? Nabi sebut lelong. Macam ni lah. Siapa nak beli hamba ni? Siapa nak beli hamba? Nabi bergurau macam tu. Man yashtari hadzal 'abd, siapa nak beli hamba ni, siapa nak beli hamba ni. Nabi tak berbohong, kan kita ni kan manusia, hamba Allah. Kan? Kemudian bila Zahir dengar Nabi buat bergurau macam tu, apa kata Zahir? Ya Rasulullah, aku ni tak laku ya Rasulullah, berapa ringgit sangat orang nak beli aku ni kan. Dia Zahir seronok lah maknanya. Ya Rasulullah, tak payah lelong lah Rasulullah. Dia tak laku aku ni. Macam kita lah kalau orang buat lelong macam cerita Piramli tu. Kan cerita Piramli cerita. Cerita apa tu yang apa tu? Lelong cerita 40 penyamun ke apa tu? Tak ingat. Kan ada apa dia punya adegan yang lelong macam tu lah. Kalau orang lelong saya pun rasa tak laku juga kot.
Macam Zahir lah. Tapi bila Zahir seronok baginda sallallahu tiga Abdul ingat Farhana. Tiga Abdul. Apa ni? Uh, bila Zahir kata ya Rasulullah, tak payah lelong lah, tak jual lah, tak laku aku ni. Zahir tu seronok sebenarnya, keadaan yang sangat mesra. Kemudian apa kata Nabi, wahai Zahir, sesungguhnya kamu ini bukan tak laku, bahkan kamu indallahi ghalin, bahkan kamu di sisi Allah sangat mahal, sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Walaupun kamu pada diri kamu rasa macam seolah-olah tak ada siapalah yang pandang saya kan, saya orang kampung, saya kerja kampung, tak ada harta, tak ada rupa, tapi Allah tidak memandang semua itu. Nabi bagi jaminan kepada Zahir, ya Zahir, bukan kamu tak laku, bahkan kamu di sisi Allah sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Maka bertambah gembiralah Zahir. Ya. Allah, kita nampak ya antara bukti, antara tanda kita berkasih sayang ni, kita ada juga senda gurau. Elemen kecindan. Suami isteri bergurau kan, walaupun dah pencen pun tak apa. Haji baru balik sembahyang isyak tu, Hajah pun sembunyi belakang sofa kan. Lepas tu buat terkejut pensan. Mana bergurau, kena cerita bergurau. Kita sama-sama kawan, biar ada elemen-elemen gurauan tersebut menandakan bahawa ruhama bainahum, antara sesama kita ni sangat berkasih sayang. Itu salah satu saya bagi contoh gurauan. Banyak lagi benda-benda lain yang menunjukkan kita sesama kita ni berkasih sayang. Kita menziarahi kan kawan masa kecil sangat rapat, kita katakan rapat sungguh-sungguh. Kemudian berpisah lama, boleh jumpa balik, kontak balik, WhatsApp dan sebagainya kan. Dengannya tak berapa sihat, kita pun pergi ziarah kan. Itu antara benda yang kita boleh buat, tanda kita sayang kan. Zurriban tazdad hubban. Sekali-sekala tu kita menziarahi, maka akan tazdad hubban, bertambah kasih sayang. Sekali-sekala kita pergi, sekali-sekala lah, jangan tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari datang ziarah. Datang pula waktu orang nak makan. Janganlah macam tu. Ini maksudnya ziarah, tanya khabar, bagi hadiah. Hadiah tak semestinya mahal. Kita tulis je happy birthday Hajah sekian. Dia pun seronok. Ramai pula yang ucap happy birthday dekat aku, dia kata kan. Padahal happy birthday aku bulan lepas. Contoh, nak ceritanya bahawa orang ingat pada kita. Itu mana sesama Muslim itu sangat kasih mengasihi. Jadi insya-Allah pada siri akan datang saya akan sambung lagi macam mana para sahabat ini, yang tadi cerita Rasulullah bergurau dengan para sahabat. Nanti akan datang insya-Allah kalau ada kesempatan panjang umur, kita akan tengok macam mana para sahabat ini, sesama para sahabat ini menunjukkan kasih sayang mereka. Jadi siapa-siapa yang nak dengar kisah bagaimana sesama para sahabat ini menunjukkan kasih sayang, makanya pada siri akan datang kena ada lah. Saya kata macam tu je lah. Setukutlah setakat ini apa yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang terkurang secara bahasa adat dan adab lah ya, disandarkan pada kelemahan diri saya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Puan Moderator kita, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz atas kesediaan memimpin bacaan 3 surah sebentar tadi, dan sedikit tentang kupasan tadabbur dari surah Al-Fatih ayat 29. Baiklah, daripada apa yang telah dikongsikan tadi, kita juga sebagai umat Nabi Muhammad SAW boleh juga menunjukkan rasa kasih dan cinta kita kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam dengan rasa hadirkan rasa rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jasa keindahan akhlak, penderitaan dan kasih sayang baginda, kita juga haruslah ingat mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap lafaz selawat. Rasulullah mengetahui orang-orang yang berselawat kepadanya. Dan dalam niat kita, niatkan semua perkara untuk mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam derita berkorban dan berjuang untuk membantu meneruskan perjuangan Rasulullah SAW dan marilah kita sama-sama mengubah diri, memperbaiki dan membanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, semoga kita mendapat ilmu yang berkat, kefahaman atas apa yang telah dikongsikan tadi dan dapat memanfaatkan dalam kehidupan seharian kita. Dan semoga kita dapat bersama-sama lagi dalam episod yang sambungan Tadabbur Ustaz dalam masa yang akan datang. Terima kasih saya ucapkan kepada para jemaah dan penaja dan untuk pengetahuan para jemaah selepas sesi ini kita ada sesi bacaan surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat akhir, selawat dan juga doa yang akan dibawa oleh Puan Zainun ya. Jadi selepas tamat sesi kuliah ini saya harap para jemaah dapat tunggu sebentar ya. Okey, baiklah saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menutup majlis dengan tasbih kafarah dan suratul As. Kita silakan Ustaz. Terima kasih. Baik, kita tangguhkan sesi kita pada malam yang penuh keberkatan ini dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.